A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ataupun tata tertib pembaca Al-Quran. Alhamdulillah kita telah pun hampir selesai, dan hari ini kita akan masuk kepada fasal yang terakhir pada bab yang pertama, membicarakan berkenaan keutamaan membaca dan mengaji Al-Quran. Dan sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada semua sidang penonton untuk teruskan subscribe channel TV MBS, dan juga boleh follow dan like Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. InsyaAllah di sana kita sediakan berbagai-bagai konten yang terbaik dan insya-Allah bermanfaat kepada semua. Hari ini kita akan masuk kepada fasal yang terakhir pada bab yang pertama, iaitu bertajuk membaca Al-Quran dicintai Allah. Daripada Abdul Hamid Al-Hammani, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang lelaki yang pergi berperang fisabilillah dengan seorang yang lain yang suka membaca Al-Quran. Manakah di antara kedua ini yang dicintai kepadamu? Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, yang lebih aku cintai ialah orang yang suka membaca Al-Quran. Kerana sesungguhnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Maksud hadis ini adalah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Sufyan Ats-Tsauri merupakan seorang tokoh dalam kalangan para tabi'in. Ini orang yang mengikuti zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dapatlah kita fahami bahawa inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ataupun sebaik-baik kelompok adalah kurun aku, yakni ketika hidupnya Nabi SAW dan juga para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman yang mengikuti mereka, yakni zaman para sahabat. Thumma alladhina yakni zaman para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in, mereka yang mengikuti para tabi'in. Maka Sufyan Ats-Tsauri sangat memahami akan hadis Nabi SAW apabila ditanyakan kepada beliau perbandingan di antara orang yang turun pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kaedah peperangan dengan seorang lelaki yang sangat suka membaca Al-Quran. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, pastilah yang lebih digemari dan lebih dicintai olehnya adalah mereka yang membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana orang yang membaca Al-Quran, dia boleh melakukan dalam banyak waktu dan ia memerlukan mujahadah untuk istiqamah. Adapun orang yang pergi berperang, berjihad di jalan Allah, tidak sepanjang masa dan sepanjang hidupnya akan digunakan, dimanfaatkan usianya itu untuk berperang. Kerana perang ini kita faham, ia akan berlaku tidak sepanjang masa. Mungkin ianya berlaku seketika dan dia akan tamat. Dan inilah yang dimaksudkan bahawa dikatakan mujahadah, yang paling berat bagi seorang manusia adalah mujahadah terhadap nafsunya, melawan nafsu, ingin melakukan ketaatan. Dalam kes ini membaca Al-Quran, perlukan kita melawan hawa nafsu yang sentiasa menggalakkan kita melakukan perkara-perkara yang tidak disukai, seperti memperbanyakkan ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Akan tetapi orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja ia keluar berjihad kerana semangatnya, bukan kerana kefahamannya, bukan kerana ia ingin melawan hawa nafsu dan sebagainya. Boleh jadi kerana semangat ia turun pergi berjihad. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala
diriwayatkan dalam satu riwayat bahawa nanti di akhirat ada dalam kalangan orang yang keluar mati di jalan Allah Ta'ala tetapi dihumbankan ke dalam neraka kerana ia keluar pergi berjihad semata-mata untuk orang menggelarkannya syahid ataupun mujahidin. Tidak semua dalam kalangan orang yang pergi berjihad, berperang di jalan Allah berniat sebegitu, tetapi ini merupakan timbang tara bahawa boleh sahaja orang yang tidak ikhlas turun pergi berperang kerana semangatnya ingin memerangi musuh, tetapi tidak ramai dalam kalangan manusia boleh istiqamah dengan bacaan Al-Qurannya bermula daripada umurnya baligh sehinggalah Allah Ta'ala menjemput meninggal dunia. Inilah yang dimaksudkan oleh Sufyan Al-Thawri bahawa orang yang membaca Al-Quran lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkongsian kali ini akan memberikan manfaat buat kita semua, dan insya-Allah kita akan bertemu pada siri yang akan datang dengan muqaddimah kepada bab yang kedua insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.